Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Sebenarnya saya sedang membelek buku ni, buku yang penuh kontroversi katanya. Betul ke buku ni kontroversi? InsyaAllah malam ni kita jumpa, hari Khamis jam 9 malam. Kita akan ada wacana ataupun perbincangan berkaitan dengan kontroversi buku sejarah tingkatan 4. Baik, tapi pada ketika ini saya tak akan membincangkan buku ini. Kita tunggu pada waktu yang masa yang sesuai. Tapi kita nak bincangkan sebuah lagi buku yang lain yang sebenarnya jauh lebih penting daripada isu ini. Ini adalah satu isu yang sebenarnya ditimbulkan sebagai satu polemik. Sebenarnya buku ni dah siap dah selesai pun diedarkan pada pelajar-pelajar. Tapi sebab ada pihak yang menimbulkan polemik tentang buku ini, maka diperbincangkan. Tapi pada saya, yang lebih penting untuk kita lihat sekarang ni adalah sejauh mana sistem pendidikan kita nak dimajukan untuk negara bangsa kita dan jadikan anak-anak kita ni orang yang betul-betul hebat dan cemerlang dalam kehidupan mereka pada masa depan. Baik, sebab tu pada hari ini saya akan bincangkan buku ini. Ini sebuah buku yang baru saya terima daripada Kinokuniya. Harganya RM105.38. Saya dah baca buku ini semalam. Alhamdulillah sempat habis. InsyaAllah saya rasa saya perlu ulang lagi pembacaannya sebab ada beberapa bahagian yang sangat menarik perhatian saya yang sedikit sebanyak telah mengubah cara saya berfikir tentang sistem pendidikan negara. Ini satu yang pada saya buku yang baik. Buku ini telah ditulis oleh 3 orang penulis, Ira Shokul, Pam Moran dan juga Radcliffe. Ini adalah 3 orang penulis yang mereka ini mempunyai pengalaman dalam sistem pendidikan di negara mereka, di US, pakar dalam bidang digital pendidikan digital, pakar dalam bidang sistem pendidikan dan juga merupakan penerima berbagai jenis award dalam bidang pendidikan di US pada tahun 2017-2018. Baik, apakah kandungan utama buku ni? Sebelum tu saya nak pergi dulu. Buku ini setebal 297 muka surat dan terdapat sebanyak 10 bab utama dalam buku ini yang membicarakan tentang, misalnya dalam bab pengenalan, membincangkan tentang cara kita melihat sistem pendidikan kita. Yang kedua, apakah yang penting dalam membina satu sistem pendidikan untuk membina keriangan, kegembiraan kepada pelajar-pelajar. Kemudian penulis buku ini membuat refleksi tentang sistem pendidikan di US, khususnya di US dan juga di negara Eropah. Kemudian melihat apakah perkara-perkara yang paling penting yang perlu dilakukan dalam perubahan pendidikan, khususnya untuk meliberalisasikan pembelajaran dan juga pengajaran di sekolah. Kemudian dalam bab 4 dibincangkan tentang apakah bentuk pendidikan yang sebenarnya dimaukan oleh generasi sekarang. Kita selalu cakap soal pendidikan ni biasanya dibina kurikulumnya oleh generasi dewasa, tetapi kita jarang pun bertanya apakah bentuk corak konsep pendidikan yang dikendaki ataupun diperlukan oleh generasi pada hari ini. Kemudian dibincangkan juga tentang melihat struktur bilik darjah itu, adakah opening space itu ataupun the open space system itu jauh lebih baik daripada bilik darjah yang tradisional. Kemudian juga mereka memberikan perbincangan tentang bagaimana untuk membina open space learning ataupun konsep ruang pembelajaran yang lebih terbuka. Dan juga berkaitan dengan sedikit tentang ekosistem pembelajaran pada masa depan. Baik. Buku ini pada saya adalah satu buku yang berfikir tentang masa depan. Sebab kalau kita baca tajuknya pun, Timeless Learning, How Imagination, Observation and Zero-Based Thinking Change School. Maksud dia bagaimana kita melihat bahawa hari ini yang kita amalkan dalam negara kita dan kebanyakan negara membangun adalah satu sistem pendidikan yang kita warisi daripada penjajah dan tidak banyak berubah selepas kita 60 tahun merdeka. Kita masih juga mengekalkan amalan, kaedah, cara mengajar, sistem pentadbiran
sistem kurikulum peperiksaan yang hampir sama seperti 60 tahun yang lalu yang diamalkan oleh penjajah. Dengan serba sikit penambahbaikan, tempelan, menambah sedikit pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai baru tapi sebenarnya tidaklah baru sangat. Misalnya kita masukkan kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran berfikir mastery learning dan sebagainya pada satu masa dulu. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu transformasi kepada sistem pendidikan kita. Tidak, itu bukan satu transformasi, itulah satu tempelan kepada apa yang telah kita amalkan sebelum ini. Baik, timeless learning mengajar kita bahawa pendidikan itu bukan hanya dalam sistem pendidikan yang kita faham sebagai alam persekolahan. Kalau di Malaysia ni kita berumur puratanya manusia atau rakyat Malaysia hidup 71 tahun. Ada lelaki dan 75 tahun pada wanita. Kalau kita tolak 11 tahun persekolahan wajib, kita ada lagi 50 tahun alam pendidikan. Kita tolak alam persekolahan selama 11 tahun ataupun 13 tahun di tingkatan 4, tingkatan 6. Kemudian mungkin kita tambah lagi 4 tahun, ada yang berjaya masuk ke universiti. Kita ada lebih kurang sekitar 15 tahun alam pengajian, alam persekolahan dan juga pengajian tinggi. Tetapi timeless learning ini memberi kita satu dimensi baru bahawa pembelajaran itu tidak terhenti apabila alam persekolahan dan alam pengajian tinggi itu tamat. Timeless learning mengajar kita bahawa pembelajaran itu berlaku sepanjang hayat. Dan apabila kita gabungkan buku ini, kalau kita baca dan jika ada yang pernah membaca buku ini satu buku yang cukup memberi impak kepada masyarakat dunia yang ditulis oleh Schwab yang berkaitan dengan 4IR tentang IT, tentang automasi, tentang financial system, tentang cryptocurrency dan sebagainya. Kita dapati bahawa ini adalah dunia masa depan. Dan untuk menguasai ataupun untuk mendapat ruang dalam dunia masa depan ini, kita memerlukan kaedah pembelajaran yang bukan lagi berasaskan kepada sistem pendidikan semata-mata, tetapi lebih kepada sistem pendidikan sepanjang hayat. Apa tanda-tanda dia? Hari ini kita lihat pelajar yang masuk universiti dalam bidang-bidang tertentu, mereka tidak lagi bekerja dalam bidang pengajian mereka. Ada yang misalnya masuk dalam bidang ekonomi, tapi bila keluar mereka jadi seorang dalam bidang pertanian. Seorang yang belajar dalam bidang kejuruteraan misalnya, keluar menjadi seorang usahawan. Seorang bidang IT misalnya, keluar menjadi seorang yang bukan lagi dalam bidang IT misalnya. Jadi jelas bahawa pada kita bahawa apa yang dipelajari di peringkat sekolah dan juga di peringkat menengah serta di pengajian tinggi itu semakin memerlukan sistem yang terbuka, yang bukan lagi berteraskan kepada tempoh-tempoh masa pembelajaran untuk 11 tahun atau 15 tahun, tetapi memerlukan satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya kalau saya keluar daripada degree, saya rasa itu bukanlah apa yang saya inginkan dalam kehidupan, saya akan belajar lagi untuk menjadi seseorang yang bukan tidak berkaitan dengan bidang pembelajaran yang saya lalui dahulu. Itu sedang berlaku sekarang. Ada ramai misalnya ibu bapa yang mula melakukan homeschooling. Mereka tidak lagi melihat sistem persekolahan itu sebagai relevan untuk anak-anak mereka. Mereka melihat bahawa mereka perlu menentukan apakah yang penting untuk anak-anak mereka belajar dan kemudian anak-anak itu akan membesar dan memilih apakah ilmu-ilmu ataupun kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan sepanjang hayat mereka. Dan banyak juga syarikat-syarikat sekarang yang sudah melihat bahawa ijazah, degree, diploma dan sijil pendidikan itu sebagai secondary kepada kuasa ataupun keputusan mereka untuk membuat pilihan sama ada seseorang itu diterima bekerja atau tidak dalam syarikat tersebut. Tapi mereka lebih memilihkan ciri-ciri karakter individu, prospek, vision dan sebagainya dalam diri individu apabila mereka ditemukan. Semua hal-hal yang baru ini yang tidak berlaku mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu menunjukkan bahawa pembelajaran di peringkat sekolah yang dari darjah 1 sehingga tingkatan 5 itu atau tingkatan 6 itu semakin dicabar oleh satu keperluan masyarakat yang sudah semakin berubah. Apabila masyarakat cakap soal 4IR misalnya, sistem pembelajaran itu tidak terhenti di dalam bilik belajar saja. Hari ini kita boleh belajar segala macam benda
melalui internet. Kita boleh belajar dan mendengar ilmu-ilmu baru melalui YouTube. Kita boleh membaca berbagai-bagai makalah, buku secara e-book. Kita boleh belajar berhubung dengan pakar-pakar daripada seluruh dunia menggunakan email dan juga berbagai media sosial. Ini menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran yang kita percaya mutlak dulu di sekolah semakin dicabar oleh satu sistem yang semakin berubah. Soalnya, adakah sistem pendidikan kita respon kepada perubahan-perubahan ini? Ataupun kita masih kekal dengan cara-cara lama, tradisional, yang akhirnya menyebabkan walaupun kita berjaya cemerlang dalam kaedah-kaedah yang tradisional, kita tetap juga akan ketinggalan. Kita lihat misalnya pusat-pusat kajian ataupun fakulti-fakulti pendidikan di negara kita. Hampir kesemuanya dari pengalaman saya menjurus kepada soal menyelidik, membicarakan, mewacanakan, memikirkan tentang alam persekolahan. Pergilah, kita boleh pergi ke mana-mana fakulti, lihatlah jurnal-jurnal penerbitan yang mereka hasilkan dan dengarlah pandangan-pandangan daripada pakar-pakar pendidikan di fakulti-fakulti ataupun institut pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Kita akan dengar satu benda yang hampir sama, iaitu mereka terfokus, tertumpu dalam ruang wacana sistem pendidikan formal yang antara tahun 1 hingga ke tingkatan 5 atau tingkatan 6 ataupun di peringkat pengajian tinggi. Selepas seseorang itu berumur 25 tahun misalnya, sangat jarang ahli-ahli pakar pendidikan membicarakan soal apakah kaedah pembelajaran, apakah cara pembelajaran, apakah bentuk pembelajaran yang harus dilalui oleh orang yang misalnya berumur 50 tahun untuk belajar menjadi seorang yang mahir dalam sesuatu bidang ilmu. Bagaimanakah misalnya seorang usahawan belajar untuk menjadi seorang usahawan yang lebih baik? Apakah ilmu pendidikan yang harus mereka lakukan? Semua perkara ini tidak dibincangkan secara serius dalam fakulti-fakulti yang berteraskan kepada kajian pendidikan. Ini perangkap, ini adalah satu perangkap pemikiran yang sedang berlaku dalam institusi penyelidikan pendidikan di mana mereka masih lagi terfokus, terkepung, terperangkap dengan pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan isu-isu pendidikan di alam persekolahan. Sedangkan kalau kita baca buku Timeless Learning ini dan kita berteraskan kepada pandangan oleh Schwab dalam 4IR ini, kita tahu bahawa pendidikan itu sudah merombak keseluruhan struktur pembelajaran itu, bukan hanya pada alam persekolahan tetapi sudah pergi lebih melampaui daripada alam persekolahan. Maksudnya kalau kita berumur 71 tahun usia kita ataupun usia purata masyarakat Malaysia, kalau kita tolak 11 tahun belajar di sekolah, maksudnya kita ada 50 tahun masa umur seseorang yang tidak diambil sangat kajian-kajian berkaitan bagaimanakah proses-proses pembelajaran sepanjang hayat yang mesti dilakukan. Kita memberi fokus kepada 11 tahun pembelajaran tapi kita meminggirkan ataupun tidak mementingkan pembelajaran yang 50 tahun itu. Inilah perkara-perkara yang saya rasa perlu kita lakukan, anjakan paradigma pembelajaran, penyelidikan, wacana di kalangan ahli-ahli pakar pendidikan supaya kita tidak terperangkap dalam cara-cara lama berfikir tentang sistem pendidikan, sistem pembelajaran, tertumpu kepada alam persekolahan saja sehingga kita melupakan bahawa masyarakat juga belajar, keluarga juga belajar, orang dewasa juga belajar dan warga emas juga belajar. Jadi kalau kita dapat merungkaikan pemikiran kita dengan mula melihat dan memberi penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat sebagai teras penyelidikan kita, tidak tertumpu kepada penyelidikan di alam persekolahan saja, maka ia benar-benar menjawab kepada keperluan kita untuk meneliti dan memberi jawapan kepada soal-soal pendidikan untuk masyarakat dan juga kesejahteraan komuniti kita. Itulah antara yang boleh dibincangkan dalam buku ini. InsyaAllah saya akan meneliti dan membincangkan secara lebih detail buku ini
sebab saya memerlukan sedikit lagi ruang untuk membaca, memahami dan juga melihat bagaimanakah penulis-penulis buku ini telah berjaya memberi kita satu anjakan paradigma untuk melihat bahawa yang dimaksudkan dengan pendidikan itu bukanlah sesuatu yang berteraskan kepada alam sekolah saja, tetapi dia sesuatu yang lebih daripada itu. Maksud pendidikan itu adalah daripada perut ibu sehinggalah kita ke liang lahat. Itulah maksud pendidikan yang cuba disampaikan oleh Timeless Learning ini, dan itulah yang cuba kita sampaikan kepada masyarakat kita bahawa pembelajaran itu tidak terhenti apabila kita mendapat sijil SPM, STPM, ijazah pertama, ijazah sarjana ataupun PhD saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi waktu yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa nanti untuk isu ini. Terima kasih.